Okey, kita sambung soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 datang dari tajuk 11. Okey, so kita tengok kat sini. Yang pertama, bila kita dapat soalan ni, kita cari dahulu yang manakah tahun asas. So, kalau kat sini awak boleh tengok. Okay, awak boleh tengok kat sini. Ni dia. Dia tulis 2009. Titik bertindih 100. Maksudnya, tahun 2009 ni merupakan tahun asas. So, dekat price ni, jadi yang ini adalah P0. Yang ini akan jadi Q0. Yang ini adalah P1. Yang ini adalah Q1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok, kita nak menjawab soalan sekarang. Dia nak kita calculate dan juga interpret. Dia nak sekarang less payers price index. Okey, mula-mula kita cari dahulu, rujuk dulu rumus tentang less payers price index. Okey, rumus ni kita tak perlu hafal sebab dia bagi. So, kalau kita belek rumus less payers price index, iaitu I sama dengan jumlah P1 darab dengan Q0 per dengan jumlah P0 Q0 dan darab dengan 100. So, kata kunci di sini ialah nilai di belakang ni adalah nilai pemberat, dia adalah sama. Okey, so sekarang kita ready untuk kira. Okey, sebelum tu Meda tunjuk dahulu dekat awak. Okey, so dia nak sekarang P1. Okey, P1 yang ini. Kemudian dia nak tentang P0 yang itu. Kemudian Meda kena kira tentang pemberat dia tadi, iaitu ni. Jadi nilai yang di belakang ni Meda tak tengok. Sebab yang belakang ni ialah Q1. Okey, so kita masukkan nilai di dalam rumus. Kita tengok apa yang jadi. Jadi I kita sama dengan P1. P1 kita ialah 0.4 didarab dengan Q0. Q0 210 tambah dengan 1.15 darab dengan 180 tambah dengan RM8 darab dengan 40 tambah dengan 60 sen darab dengan 35. Okey, kita perkan dengan kat belakang ni ada darab 100 ni. Biasanya pelajar lupa tu. Okey, kemudian yang bawah P0 Q0. Yang paling penting yang ini. Ni, dia sama. Kita salin dulu. Dia mempunyai pemberat yang sama. Okey, kemudian kita letakkan nilai P0. Okey, P0 dekat situ yang pertama 25 sen. Tambah 85 sen. Tambah RM10. Tambah 35 sen. Okey, kita tengok apakah hasilnya. So, yang ini memang kita kena kira dengan penuh berhati-hati. Cuma kalkulator canggih awak tak perlu buat kurungan sebab dia automatik faham. Kita kena selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Okey, kita tekan 0.4 darab 210. Terus tekan tambah. 1.15 darab 180
tambah 8 darab 40 tambah 0.6 darab 35. Kita buat per kat bawah. 0.25 darab 210 tambah 0.85 darab 180 tambah 10 darab 40 tambah 0.35 darab 35. Okey. Hasil tu kita darab dengan 100 dan kita akan dapat jawapannya ialah jawapannya. So daripada jawapannya Medan dapat 102. Katakan Medan ambil 3 desimal perpuluhan 307. Katakan Medan buat 3 decimal places. Tapi kalau exam nanti awak kena tengok soalan awak tu sendiri. Dia nak 3 ataupun 4. Kemudian Medan nak interpret. Oleh kerana jawapan kita ni, jawapan ini melebihi 100. Berapa yang lebih tu? Yang lebih tu ialah 2.307%. Betul? So itu yang lebih. Jadi kita kena buat kesimpulan sebab soalan minta kita interpret. So soalan tentang tadi price. So kita interpret dia sebagai the price. The price increase. Berapa persen tadi? 2.307%. Compare. Kalau nak tulis panjang, yang biasa kita guna dalam kelas, the price increase 2.307% compare to the base year. Tapi kalau kat sini awak nampak base year-nya tahun 2009. Compare 2009. Yang ini pun boleh. Katakan kita tak nak dia panjang-panjang tu kan, tak nak tulis panjang-panjang, compare to the base year. Kerana kita dah tahu base year-nya ialah tahun 2009. Selesai untuk soalan 3A. Kita tengok soalan 3B. Soalan 3B dia nak kita kira Pashi. Dia suruh kita kira Pashi quantity index. Yang ni dia nak. So seperti biasa kita kena cari dahulu rumus. Ambil masa untuk pilih rumus yang tepat. Sebab rumus diberi jadi kita kena ambil kelebihan. So rumus Pashi quantity index iaitu I sama dengan jumlah Q1 darab dengan P1 per dengan jumlah Q0 P1 darab dengan 100. Dalam kes sekarang, kalau kita tengok kat sini, ini nilai yang sama. Ini dia punya pemberat. Jadi sekarang nilai yang terlibat, Medan highlight dahulu. Yang pertama Q1. Ni Q1 didarab dengan yang ini P1. Kemudian kita ada satu lagi maklumat tentang Q0. Kita akan guna nilai ini. Jadi dengan kata lain, nilai yang dalam ni kita tak tengok. So kita ganti sekarang dalam rumus. So kita akan dapat jawapannya ialah
Okey, I sama dengan Q1 ya. 210 darab 0.4 tambah 210 darab RM1.15 tambah 60 darab RM8, 40 darab 60 sen. Okey, per dengan, so media akan salin dulu nilai yang sama, iaitu 0.4, 1.15, RM8.60. Ini nilai yang sama. Cuma kita padankan dengan nilai kuantiti pada tahun asas, iaitu 210, kebetulan dia sama. Kemudian 180, 40, 35. Jangan lupa darab dengan 100. Okey, 100. So, kita tengok jawapan akhirnya. Okey, 210 darab 0.4 tambah 210 darab 1.15 tambah 60 darab 8 tambah 40 darab 0.6 per dengan 210 darab 0.4, 180 darab 1.15, 40 darab 8 tambah 35 darab 0.6. Okey, darab dengan 100. So, jawapan awak ialah okey, 1. Okey, sekejap. Kita kira lagi sekali sebab jawapan media ni macam lari sedikit. Okey, kita kira lagi sekali. 210 darab 0.4 tambah 210 darab 1.15 tambah 60 darab 8 tambah 40 darab 0.6. Okey, per dengan bahagi dengan 210 darab 0.4 tambah 180 darab 1.15 tambah 40 darab 8 tambah 35 darab 0.6. Okey, kita try lagi kali kedua. So, jawapannya ialah, yang ni betul. 131.250. Okey, Madam buat 3 decimal juga, seragam dengan yang tadi. Okey, kemudian dia minta kita buat kesimpulan. Okey, untuk kesimpulan, kita kena tengok, kita bercerita tentang kuantiti. Jadi, kesimpulan kita, the quantity increase 31.25% compared 2009. Boleh juga. Nak guna jawapan yang Madam bagi pun boleh. Yang kita bincang sekarang pun boleh. Okey. So, selesai bahagian A. So, kita sudahi dengan soalan daripada chapter 11. Okey. So, itu sahaja bahagian A.